أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita pada petang ni. Sihat semuanya eh? Rasa ramai bercuti ni kot, cuti sekolah ni kan ya, dah start cuti sekolah. Cumanya bila anak-anak cuti sekolah ni, kita kena ada program lah untuk anak-anak tu. Kena ada program yang sesuai. Nak buat setiap hari memang tak dapat lah kan, tapi at least adalah 1-2 program yang kita buat dengan anak. Sebab hari yang biasa dia sibuk sekolah, kita nak jumpa pun tak sempat sangat. Dan hari cuti ni dengan masa yang banyak begini sangat rugilah kalau tak ada apa-apa program dengan anak tu. Saya banyak sebut pada mak bapak ni, kita mak ayah ni banyak habiskan masa dengan anak. Kadang-kadang pergi bercuti kan, pergi berjalan, pergi bersukan lah, mandi kolam. Saya semalam pun duduk main kolam dengan anak saya semalam lah, kat Bangi kan, Bangi Wonderland tu seronok lah mandi situ kan. Dalam keadaan kita banyak habiskan masa berekreasi, bersukan, berseronok, kita tengok wayang dengan anak tu, tolong juga habiskan masa sama-sama beribadah dengan anak. Yang itu lagi penting. Habiskan banyak masa beribadah, solat jemaah, bawa anak ke suruh ke masjid. Dah hari biasa saya buat dengan tuition sekolah kan, so lepas ni bawa lah anak pergi kuliah muslimat ni kan, orang cuti kan, ajak ke sini malam-malam kuliah maghrib, ajak ya, sama-sama baca Quran. Kurang-kurang ada jugalah dia hafaz Quran masa cuti ni kan. Kalau tengok daripada perintah Nabi SAW, surah-surah yang Nabi galakkan untuk dibaca dan dihafal, antaranya surah Al-Mulk antaranya kan. Kita dah baca dah hadis dia surah Al-Mulk yang kata, yang Ibn Abbas kata apa, dia kata dekat suami ni, ajarkan kepada isteri kamu dan anak-anak kamu dan juga anak-anak jiran kamu surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk, sebab surah ini dia memberi syafaat kepada kita, akan membebaskan kita daripada azab neraka, azab kubur. Surah Al-Mulk termasuk juga surah Sajadah antaranya. Ada program lah orang kata kan dengan anak kita ni. Nak dapat setiap hari dia menghafal memang susah lah. Sekurang-kurangnya lepas maghrib tu dia boleh hafal 1-2 ayat cukup lah. 1-2 ayat dia boleh hafal. Lepas tu dia boleh programkan dia lepas semayang wajib je baca Quran walaupun sikit. Dapat 1 muka surat cukup lah. Kita yang perempuan yang mana yang duduk kat rumah ni lah kan, pada mak bapak yang bekerja pun saya pesan, kurang-kurang telefonlah anak tu, ataupun sebelum keluar dari rumah pesan dengan anak. Memanglah nak pastikan dia buat tak buat tu memang susah lah kan,
Tapi sekurang-kurangnya kita dari office kita telefon anak kita, baca Quran tak, semayang tak. Dia berulang-berulang kita sebut benda tu, lama-lama lekatlah dekat kepala dia. Orang ni lama-lama disebut satu benda yang baik, yang elok, lama-lama lekat. Jangan bagi alasan ustaz cakap banyak kali pun kadang-kadang sama je. Nabi pun ambil masa 23 tahun kan, buat benda yang berulang dengan orang Mekah, dengan orang Madinah. Bukannya sekejap 23 tahun ulang benda yang sama. Tapi selepas 23 tahun barulah Allah kurniakan kepada Nabi SAW kejayaan kan. Kejayaan 13 tahun dekat Mekah, lepas 13 tahun bersusah payah dekat Mekah, Allah kurniakan Nabi sebuah negara Madinah untuk Nabi sebagai pemerintah kat sana. 13 tahun tu Nabi berdakwah dekat Mekah. Nabi berdakwah keluar dari Mekah. Dalam proses didik anak ni, dia bukan didik hari ni terus dapat. Dia tak macam itu. Tak semua benda hari ni kita buat, hari ni dapat hasil. Dia kan macam itu. Apatah lagi didik manusia. Didik manusia bukan satu hari punya kerja. Lain ceritalah main saham kan. Lain ceritalah beli hartanah, beli property. Beli tanah hari ni, jangan cakap besok, lepas 10 minit kita jual dan naik dah harga tanah tu. Keuntungan benda tak sama dengan keuntungan manusia. Kadang-kadang dekat dunia pun tak dapat. Ke akhirat baru dapat hasil daripada pendidikan anak-anak ni. Tapi mesti ada, tak banyak mesti dapat sikit. Tidak-tidaknya ke akhirat tu ada hasilnya dekat situ. Yang saya banyak beringat pada mak ayah cuti sekolah ni kena buat something. Sebab setiap kali cuti sekolah memang saya pulun untuk buat camp motivasi. InsyaAllah hari Jumaat ni dah start dah program. Besok saya ada program kat Melaka 2 hari. Yang itu dengan Akademi Custom, itu dengan dewasa lah. Buat team building kat sana 2 hari. Balik dari Melaka hari Khamis, hari Jumaat dah start dah camp motivasi untuk anak-anak. Budak umur 9 tahun sampailah 19 tahun, 20 tahun. Yang itu bermalam dekat Masjid Bandar Baru Ampang. 3 hari 2 malam tidur kat sana. Habis je dekat Ampang, hari Ahad, Isnin start program saya dekat Masjid Kajang pula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu kalau ibu-ibu, kakak-kakak nak hantar anak kat sana pun boleh. Dia 8 pagi hingga 5 petang. Itu office hour. Bapak balik kerja boleh ambil anak tu balik. Habis je hari Khamis kat sana, hari Jumaat sama pula dekat Camp Kingfisher Ulu Langat. Itu bermalam 3 hari 2 malam kat sana. Apa yang saya sebut dengan tuan-tuan muslim-muslimat tentang pendidikan anak-anak, benda itu yang saya terapkan dalam camp saya. Modul dia adalah kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, selain daripada modul-modul motivasi kat situ. So kita buat satu modul yang ada yang bertunjangkan Quran dan juga hadis, sebawa ke situ kan. Sebab muslim-muslimat memang saya minta pada kita, cuti anak ni jangan habiskan macam itu je. At least ada surah yang dia hafal. Dalam camp saya memang budak-budak akan tadarus Quran secara kumpulan. Lepas tu dia akan khatam Quran pada hari yang terakhir. Itu mesti khatam Quran. 3 hari boleh khatam Quran sebab berjemaah dia buat benda tu. Sebab saya kata pada tuan-tuan muslim-muslimat, memang ada program macam tu. Ada doa yang budak kena hafal, anak kena hafal doa kat situ kan. Kurang-kurangnya 3 hari 2 malam di ikut camp. Dan 3 hari tu dia sembahyang berjemaah kan. Sembahyang pada awal waktu, berjemaah 3 hari cukup dah insya-Allah. Lepas tu follow up dekat rumah. Follow up kat rumah tu kena struggle sikit. Sebab ramai parent yang kalau betul-betul follow up dengan anak kat rumah kan, lepas camp tu insya-Allah lah memang berkesan lah. Tapi dengan syarat memang dia kena struggle benda tu dengan anak-anak. Sebab saya cuma bagi jalan je. Kunci tu letak kat saya buka kunci tu. Nak masuk ke dalam tu, nak sambungkan lagi tu kena mak ayah buat kat rumah. Tapi kerja memang susah lah. Susah. Saya punya kerja pun susah. Dengan saya sibuk dengan masa saya kan. Yang cuti sekolah ni memang saya lapang sikit. Tapi dia bukan soal masa kan. Soal nak tak nak buat je lah. Tapi masa anak kecil memang kena buat sungguh-sungguh lah ya. Sebab pada saya mak bapak yang bergaduh pasal anak masa kecil. Mak bapak bergaduh pasal anak masa kecil untuk nak membesarkan anak, itu biasa. Biasalah bergaduh kan. Bapak nak macam ni, mak nak macam ni. Yang luar biasanya kalau mak bapak relax, ikutlah kecil lagi tu apa, sembayang tak sembayang tak kisah, relax, nanti dah besar dia pandai lah. Mak bapak berehat masa anak kecil, masa anak dia besar sakit lah dia. Tak nak buat apa dah. Sebab kalau kita baca kisah Nabi kan,
Allah didik Nabi sejak Nabi kecil lagi. Ada peristiwa dia nanti. Sempat kita cerita sikit pasal Nabi nanti. Ya, saya nak kaitkan hadis yang kita nak baca ni petang ni dengan kisah Nabi sikit-sikit insya-Allah. Ya, baik. Tengok hadis yang bertajuk masuk syurga tanpa hisab. Ada orang yang masuk syurga tanpa dihisab. Hadis daripada Imam At-Tirmizi, akhrajal Hafiz Abu Isa At-Tirmizi bi sanadihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa'adani rabbi yadkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba 'alaihim wala 'adzaba ma'a kulli 1,000 70,000 wa thalathu hathayatin min hathayati rabbi. Daripada Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi mentakhrij, mengeluarkan daripada sanadnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Tuhanku berjanji kepadaku, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan ke dalam syurga 70,000 orang daripada kalangan umatku, tiada hisab ke atas mereka dan tiada azab. Bersama setiap 1,000 orang 70,000 orang lagi, dan 3 genggaman daripada genggaman-genggaman Tuhanku. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti, daripada berbilion bertrilion manusia dekat muka bumi ini, umat Islam ni trilion, tak tahulah dah berapa ramai umat Islam dah sampai ke hari ni, berapa bilion tak tahu. Dalam ramai-ramai itu ada 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisab. Umat Nabi kita bermula daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Seusia Nabi 40 tahun Nabi jadi Rasul, bermulalah umat Nabi sampailah akhir zaman. Nabi dah wafat 1500 tahun yang lampau, dah lama dah kan. Dan umat Nabi ni bukan dekat tanah Arab je, seluruh dunia. Itu sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan bagi rahmat kepada sekalian alam. Bila sebut Nabi bagi rahmat kepada sekalian alam, Nabi bukan diutuskan untuk bangsa Arab semata-mata, walaupun Nabi orang Arab. Sepatutnya orang Arab untuk orang Arab, tak, bukan untuk Arab. Nabi diutuskan kepada alam keseluruhan, kepada Yahudi Nasrani yang berada di Madinah, kepada musyrikin Mekah, kepada orang Islam, kepada orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian, semua alam. Dan Nabi bukan diutuskan kepada manusia semata-mata. Nabi diutuskan kepada hayawan, tumbuh-tumbuhan, yang semuanya akan dapat rahmat kalau bersama dengan Nabi SAW. Berapa trilion umat manusia sampai akhir zaman, sampai kiamat, wallahu a'lam. Tapi dalam ramai itu, kata Nabi, hanya 70,000 orang saja masuk syurga, la hisaba alaihim wala azaba. Kalau kita pergi kat tengah laut, air laut tu besar kan, banyak mana 70,000 orang tu, celup je jari keluar, yang titik tu dah 70,000. Daripada berbilion berjuta umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi sampailah zaman kita akhir zaman. So siapa yang bertuah dalam celupan jari tu, air yang titik yang sikit tu, siapa yang bertuah dekat situ tu? Yang itu kita nak kena mikir. Sebab Nabi kata, min ummati wa da'wa'adani rabbi ayyudkhilal jannah min ummati, akan masuk ke dalam syurga daripada kalangan umatku. Bila Nabi kata daripada kalangan umatku, kita umat Nabi kan, maknanya kita juga berpeluang. Kita juga ada peluang masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Kita ada peluang sebab kita umat Nabi. So janganlah duk mikir macam tak dapat je ustaz. Kenapa mikir tak dapat pula? Abu Bakar kan zaman Nabi, betul ada 10 nama sahabat Nabi yang Nabi sebut jamin masuk syurga kan. Yang tak disebut pun ramai.
Yang tak disebut pun ramai masuk syurga. Yang mati syahid saya cerita lah. Berapa banyak pula mati syahid? Banyak. Tapi bila Nabi kata daripada kalangan umatku membawa erti, kita juga berpeluang masuk syurga bersama dengan Nabi. 70,000 orang. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Tengok je muka, terus masuk syurga. Dia lalu dekat Al-Mizan, dia lalu dekat Al-Hisab, tapi dilajukan saja. Macam smart tag lah kan, laju gitu je. Sekarang ni RFID kan, dia touch sikit dekat kita punya stiker tu lah, jalan gitu je. Tapi yang ni lagi laju. Nabi sebut di atas titian sirat sahaja ada orang yang akan melintas di atas titian sirat kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Macam mana kilat tu? Tutup, buka mata, sekelip. Jangan tutup lama-lama tu, sekejap lah, buka balik kan. Macam itulah kilat yang menyambar. Macam itulah dia dijamin masuk ke syurga tanpa dihisap, tanpa azab tu. Sedangkan kalau tengok hadis Nabi yang lain menyebut perjalanan manusia bermula tiup sangkakala sampai masuk ke syurga atau ke neraka, macam mana jauhnya perjalanan. Nabi beritahu kepada para sahabat, kaifa bikum idza jama'akum Allah azza wa jalla kama yujma'un nabal fil kinanah 50,000 sanah la yanzuru ilaikum. Bagaimana keadaan kamu di akhirat nanti apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu semua, seperti mengumpulkan kembali anak panah dimasukkan ke dalam bekas panah selama 50,000 tahun. Allah tidak pun melihat kepada kamu, Allah tak tengok pun kamu, kata Nabi. Maknanya akhirat nanti untuk perjalanan biasa. Apatah lagi untuk pelaku-pelaku maksiat yang membuat dosa kepada Allah Ta'ala, mereka perlu menempuh perjalanan akhirat 50,000 tahun. Tak boleh nak bayang ni 50,000 tahun. Kita rasa umur kita 50-60 tahun tu dah kira tua sangat dah. 100 tahun tu dah kira tua sangat dah. Tapi boleh bayang tak, dengan umur kita, katalah kalau ada orang umur 1000 tahun, kita jumpa orang umur 1000 tahun sekalipun, agak-agak cukup tak bekal nak bertemu dengan Allah akhirat nanti dengan perjalanan 50,000 tahun. Kalau 1000 tahun pun belum tentu lagi cukup bekal nak bertemu dengan Allah. 50,000 tahun perjalanan yang panjang, dengan umur kita 50 tahun 60 tahun ni macam mana? Kalau 1000 tahun yang setiap hari berulang alik ke masjid sekalipun, yang tidak pernah tertinggal solat sekalipun, yang datang awal setiap sekali solat itu belum tentu lagi boleh lepas atas perjalanan akhirat 50,000 tahun. Bayangkan kita yang umur pendek-pendek macam ni, cukup ke tidak bekal kita nak bertemu dengan Allah? Itu mikir tu. Itu sebab Nabi bagi tawaran kepada kita, jangan risau, kata Nabi, Allah dah janji dah 70,000 orang ni confirm masuk syurga tanpa dihisap. Siapa? Kita lah orang dia. InsyaAllah kita lah kan. Kenapa nak mandang orang lain? Ya, memang kita kena muliakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi dah tentu dah. Dia lah ramai-ramai kawan kita ni. Alah ustaz, dia semayang bagus ustaz, dia ngaji bagus, dia dengan suami dia elok je. Saya ni ustaz dah malas, mulut pula jahat, masak pun malas. Dia mulalah condemn diri dia. Dah yang kau malas apa suruh? Jadilah orang rajin kan. Layalah suami tu baik-baik, tak? Saya tak boleh lah ustaz. Bila kita dah tak boleh, boleh tak masuk 70,000 orang ni? Awal-awal lah surrender. Nak masuknya mana? Tak masuk lah. Janganlah surrender, janganlah give up kan. Janganlah putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, jangan. Nak buat macam mana ustaz? Saya ni dah malas. Alah, hai jawapan dia kan. Nak ditampar-tampar macam tu kan, geram pula. Tak pergi shopping tu rajin pula kau tak? Beratur kat Sogo tu nak masuk. Pergi beratur kat Tudung Farida tu, dia punya sale dia tu kan,
Sejam 2 jam nak masuk ke situ. Oh, sabar sungguhnya lah kau kan. Tapi time nak masak, time dengan anak, hilang sabarnya tak. Sabar tempat tak boleh gitu tak. Cuma Nabi kata daripada 70,000 orang itu akan ada pengikut-pengikutnya. Dan setiap 1,000 orang ada 70,000 orang lagi yang lain di belakangnya. Setiap 1,000 ada 70,000 yang lain. Kalau mungkin kita tak akan mampu nak jadi 70,000 terawal masuk syurga, sekurang-kurang jadilah pengikut daripada setiap 1,000 orang. Jadilah pengikut kepada Abu Bakar, pengikut kepada Ali, pengikut kepada Khadijah. Nak jadi ketua nak masuk tak boleh, tak mampu. Takkan jadi pengikut pun tak boleh. Setiap 1,000 ada 70,000 orang. Bila buat kiraan tuan-tuan muslim, kakak-kakak semua, ibu-ibu kakak semua, yang masuk syurga tanpa dihisap itu bilangannya 4,900,000 bilangannya. Bilangannya sebanyak 4,900,000. Kalau didarabkan setiap 1,000 itu ada 70,000 yang lain. Ni penulis kitab ni dah siap kira dah. Akan masuk syurga 4,900,000 masuk syurga tanpa dihisap, tanpa ada azab. Banyak kan bilangan dia kan. Takkan tak boleh nak masuk juga. Takkan tak nak bercita-cita nak termasuk 4,900,000 masuk syurga tanpa dihisap. Kena bercita-cita ni. Jangan habiskan cita-cita kat dunia, kat akhirat cita-cita nak masuk syurga kan. Tapi perjalanannya sangat menakutkan. Okey, sekarang semua kena berazam. Ya Allah, kau nak masuk syurga kan? Masuk syurga bersama dengan para nabi, bersama dengan kau ya Rasulullah, tanpa hisab, tanpa azab. Izinkan aku ya Allah masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Seperti mana yang Nabi janjikan kan, doa pada Allah Ta'ala. Cuma satu kita kena ingat, kita boleh doa kepada Allah, kita boleh minta kepada Allah. Memang boleh masuk dalam grup 4,900,000 ni, boleh masuk, tak ada masalah. Tapi sebelum kita nak minta apa-apa kepada Allah, kena muhasabah dirilah dulu. Bagus macam mana engkau untuk Allah Ta'ala pilih engkau untuk masuk syurga ni tanpa dihisap? Bagus macam mana engkau ni? Engkau minta Nabi suruh engkau minta dari Nabi. Kita minta dari Nabi supaya Nabi bagi syafaat kepada kita kan. Apakah layak Nabi bagi syafaat kepada kita? Nabi tengok kita, engkau siapa aku nak bagi syafaat ni? Beratur semua orang jumpa Nabi minta syafaat. Dan memang Nabi akan bagi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Ya, Nabi akan bagi syafaat, bantuan untuk masuk ke syurga. Yang paling hebat syafaat Nabi, orang masuk neraka boleh bawa keluar tu, dibawa ke depan pintu syurga. Ya, memang kelebihan syafaat Nabi. Soalnya siapa yang Nabi akan bantu? Semua orang minta, tapi siapa yang Nabi akan bagi apa yang dia nak? Yang ni kena tanya diri masing-masing. Bila Nabi kata 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, kita boleh masuk. Tapi kita kena ingat, nak masuk dalam grup yang macam ni tuan-tuan, muslimin-muslimat semua, kita perlu tunjukkan kepada Allah dan juga Nabi apakah amal terbaik kita. Kita ni kena bertanding antara kita ni untuk beramal dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik dan amalan yang paling banyak. Jangan minta tanpa ada amal. Dan amal kita mesti yang terbaik. Mesti terbaik. Ambil contoh sahabat Nabi, amalan terbaik siapa antaranya? Cukup tengok Abu Bakar As-Siddiq kan. Setiap hari Jumaat dia akan infakkan duit dia untuk membebaskan hamba-hamba. Setiap hari Jumaat, termasuk Bilal bin Rabah, diinfakkan seluruh hartanya. Masa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar bawa semua duit Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW. Kata Asma anak Abu Bakar sangat risau bila bapa kepada Abu Bakar, datuk kepada Asma namanya Abu Quhafah, dia buta tak nampak. Dia tanya Asma, mana ayah kau? Ayah dah keluar. Ada tak ayah kau tinggalkan duit? Apa-apa semua. Abu Bakar dah bawa semua duit bersama dengan Nabi SAW. Tapi sebab Asma tak nak datuknya risau,
Asma ambil uncang yang biasa letak duit, dia letak batu dalam tu. Bila Abu Quhafa yang buta mata tu pegang, dia goncang-goncang, ada macam ada duit kat situ. Tak risaulah dia dah, sebab dia duit tinggal. Abu Bakar buat semua duit untuk Nabi SAW. Bila dapat perintah sedekah, perintah berkorban harta dan nyawa, Abu Bakar balik ke rumah, dia bawa semua harta bagi pada Nabi SAW. Sampai Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa lagi yang tinggal untuk anak isteri kau, Abu Bakar? Jawapan Abu Bakar sangat-sangat menyentuh hati kita. Tak ada apa lagi tinggal untuk anak isteri aku. Aku cuma tinggalkan Allah dan Rasul saja untuk mereka. Allahu Akbar. Kalau dah macam itu pengorbanan Abu Bakar, layak tak masuk dalam kumpulan 70,000 orang ni? For sure dia lah orang pertama bersama dengan Nabi kat sana. Allahu Akbar. Tolaklah cerita Abu Bakar sebab dia orang lelaki. Ambil cerita Khadijah, orang perempuan. Cerita Khadijah, Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman, ibu dalam syurga. Allahu Akbar. Dia boleh berkahwin saja dengan mana-mana lelaki yang kaya yang dia nak sewaktu di Mekah, dengan kedudukan dia sebagai seorang perempuan yang kaya, hartawan, kedudukan yang sangat tinggi. Berebut orang nak dekat dia, orang cantik, kaya, berkedudukan, berebut. Tapi dia pilih Nabi. Kenapa dia pilih Nabi? Sedangkan Nabi bukan pemimpin, Nabi bukan ada duit, dia kena bagi duit ke Nabi lagi untuk berdakwah. Dia pandang apa dekat Nabi? Akhlak kan, amanah Nabi. Ingatkan cerita tu kan, yang Nabi bawa barang dagangan Khadijah untuk diniagakan di Syam. Orang lain Khadijah upah orang lain dapat tak untung 2 kali ganda gitulah. Bila Nabi bawa 4-5 kali ganda untung tu dapat. Bersama dengan Nabi adalah Ummu Aiman, dia pembantu kepada Khadijah. Bukan Ummu Aiman, Maisarah. Maisarah ni nama je, Maisarah bukannya orang perempuan, orang lelaki. Dia pembantu maksudnya, Maisarah ni pembantu. Dia bersama dengan Nabi. Dia kata dia takjub tengok ramai orang beli belah dengan Nabi, berjual beli dengan Nabi. Padahal kalau buka hadis menceritakan tentang Nabi, antaranya yang diceritakan oleh Aisyah, Nabi ini bukan orang yang terjerit-jerit di pasar. Macam kalau kita pergi pasar kan orang menjerit kan, RM2, RM2, sekilo RM1, itulah lebih kurang bunyi. Nabi bukan terjerit kat pasar, tak. Tapi orang tertarik hati untuk membeli dengan Nabi SAW. Yang ini yang istimewanya Nabi ni. Macam mana boleh terbuka hati? Macam mana boleh terbuka hati orang nak pergi beli dekat Nabi? Padahal Nabi kan menjerit kat pasar kan. Nabi ni istimewa lah. Tak yang menjerit orang datang ke Nabi. Istimewa Nabi. Keuntungan berlipat kali ganda berbanding orang lain. Dia bagi semua. Itu yang hebatnya Nabi. Dengan sebab itulah Khadijah jatuh hati dekat Nabi. Maknanya kan, cerita Khadijah bertemu dengan Nabi ni, Khadijah tidak melihat kepada kedudukan Nabi, tidak melihat kepada harta Nabi, tidak melihat kepada jawatan Nabi, tak. Yang dia tengok 2 benda, satu agama, satu akhlak. 2 benda ni lah yang menjadi dalil dan juga hujah. Bila nak berkahwin, tengok 2 benda ni dulu. Dalam kitab disebut dah macam itu. Kalau buka kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan, disebut dah dekat situ dah. Ni mak-mak ni kena ingat, bila nak kahwinkan anak, tak salah nak tengok kerja apa, tak salah. Tak salah nak tengok dia ada duit, tak ada duit, ada kereta, tak ada kereta, tak salah, tengoklah. Memang dalam hadis pun Nabi sebut macam tu. Tungkahul mar'ah li arba', kahwin perempuan kerana 4 benda kan, antaranya harta. Boleh nak tengok, tak ada masalah. Tapi yang paling utama antara banyak-banyak tu 2 benda Nabi kata. Satu agama, yang kedua akhlak. Ada 2 benda ni insya-Allah dia akan bekerja dengan baik. Dan benda ni lah yang menjadi hujah untuk Khadijah memilih Nabi. Cuma je kita kena ingat, bukan Khadijah yang pinang Nabi, bukan. Khadijah beritahu dekat kawan perempuan dia. Kawan perempuan ni sebagai perisik, melamar, dia nak risik jumpa Nabi untuk sampaikan hajat Khadijah. Nabi kata okey.
Lepas Nabi kata okey, tak ada masalah, semua Nabi bersetuju kan. Ingat beza umur tu boleh tahan tu. Umur Nabi berapa tahun? 25. Umur Khadijah 40. Itu juga hujah yang betul tu. Sebab baru-baru ni tengah viral ni kan, yang makcik umur berapa tahun? 55. Kahwin dengan budak lelaki umurnya berapa tahun? 26. Sunnah Nabi tu. 26. Dengar cerita. Dia sebenarnya nak murat anak orang tu tak tahu tak itulah saya dengar buat gitulah kan. Dekat Twitter saya duk baca, dia nak nulis kan, asal nak ngurat anak tapi dapat emak, dia kata. Kan ustaz orang dulu kan kata kan, kalau kau bukan kahwin dengan dia je, kau kahwin dengan keluarga dia kan, dengan mak bapak dia kan. Dia betul-betul dia kau cakap orang kan, nak ambil anak kena dapatkan mak dulu, betul-betul dapat mak tu, bukan setakat dapat mak macam tu saya akan nikah dengan mak pula. Tak tahulah tu cerita orang lah kan, tak tahulah betul tak betul. Nabi Khadijah antar wakil untuk merisik Nabi. Bila Nabi setuju, barulah keluarga Nabi datang bawa rombongan meminang Khadijah. Macam tu je. Pada Nabi jadi wakil kepada Khadijah berniaga sampai Nabi berkahwin. Tak silap saya baca dalam surah lebih kurang 3-4 bulan je, macam tu lah. Lepas tu Nabi berkahwin, maknanya bertunang tak lama betul kahwin. Macam tu. Dan Nabi punya mas kahwin Nabi adalah sebanyak 20 ekor unta. Dibagi dekat Khadijah. Banyak tu kan. Unta bagi tu. Seekor unta pun harga dah 10,000 sekarang dah. Kena 20 ekor dah berapa situ? Tak 100,000 kat situ kan. 10,000 kali 20, 200,000 kan. Kaya Nabi Orang kita setakat 10,000, 20,000 dah bising dah 30,000 tu. Nabi cukup tengok pada Ummahatul Mukminin Khadijah. Tu satu cerita dia sampai dia diangkat sebagai perempuan pertama masuk ke dalam yang memeluk Islam, yang terawal masuk ke dalam syurga. Daripada berkahwin dengan Nabi, seluruh harta bagi dekat Nabi, seluruh harta bagi pada Nabi. Nabi balik dari Gua Hira. Nabi diperintah, Allah perintahkan Nabi bertahanuf di Gua Hira. Pergi kat Gua Hira tu. Dekat Mekah huru-hara Nabi berdakwah, ramai tak ikut Nabi. Nabi kena seksa, sahabat kena seksa. Nabi nampak semua perlakuan-perlakuan khurafat berlaku syirik depan mata Nabi. Tak boleh nak terima akal benda gini. Allah perintahkan Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira dan ibadah, bermuhasabah kat sana. Nabi pun pergi bertemu dengan Khadijah tu, semata-mata ambil bekal makanan saja daripada Khadijah. Khadijah hantar dekat Gua Hira tu, ambil, Nabi naik ke atas balik, duduk kat sana. Lebih kurang sebulan Nabi kena itu, sebulan lebih Nabi berada di Gua Hira seorang. Khadijah duduk kat rumah. Kalau kita risau juga, bising juga kan. Lama outstation tu tak, sebulan lebih, kita seminggu pun dah bising dah kan, 2 minggu. Kalau kena laki kerja yang kerja company luar negara tu kan, itu 3 bulan 4 bulan baru balik, kadang setahun 2 kali je balik tu. Nabi ni yelah dah lah jumpa tapi bagi makan, lepas tu duduk sana balik. Tiba-tiba Nabi balik ke rumah. Satu hari Nabi balik ke rumah dalam keadaan menggigil tubuh badan Nabi. Dah lah lama tak jumpa, balik-balik menggigil, demam pula tak. Ni apa hal pula ni kan. Oh, kalau kita lah bininya kan, laki kita balik macam itu, balik outstation tiba-tiba menggigil, demam. Ini apa hal laki aku ni kan. Langgar siapa pula tengah jalan tadi tu kan. Kerja puan tu kat Limah tengah jalan tahulah kan. Punya risau tengok, dah lah tak jumpa, tiba-tiba gigil lah balik ni. Tapi Allah Ta'ala hantarkan kepada Nabi seorang isteri yang sangat tenang. Lama tak jumpa, balik-balik gigil. Ikutkan berdebar lah, menggelabah jugalah Khadijah, tapi dia tenang menyelesaikan masalah suami. Nabi kata kepada Khadijah, Zammiluni, Khadijah selimutkan aku. Khadijah tak kata apa pun. Dia ambil Nabi, dia terus selimutkan Nabi. Lepas dia selimutkan Nabi, dia pun bercakap dengan Nabi.
Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Engkau menyatukan hati-hati orang yang bergaduh. Engkau menyempurnakan hajat manusia. Mustahil Allah Ta'ala akan mengkhianati engkau. Perkataan Khadijah tu tadi memberi ketenangan kepada Nabi SAW. Khadijah tak tanya benda apa lagi. Ni kenapa ni? Ada menggigil? Tak. Perkataan pertama, tenangkan suaminya dahulu. Tenang. Lepas tenang suami dia, Nabi tenang. Dia bawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia yang buta mata. Ini adalah ahli kitab, pakar dengan kitab Injil dan juga Taurat. Ceritakan dekat Waraqah tentang keadaan Nabi. Kata Waraqah, suami kau seorang Nabi, seorang Rasul. Dia baca kitab. Saya nak sebut ibu-ibu, kakak-kakak, bagaimana ketenangan Khadijah berhadapan dengan suami dia yang sangat sibuk setiap hari. Dahlah suami dia tak dapat nak bagi dia sepenuh masa kan, Nabi. Cumanya memang Nabi ni banyak menghabiskan masa di dua tempat sepanjang hidup Nabi. Pertama berjihad, berdakwah. Yang kedua di rumah. Nabi banyak habiskan masa dekat rumah dengan isteri dan juga anak-anak. Tapi bersama dengan Khadijah, Nabi banyak menghabiskan masa berdakwah sebab Islam baru nak berkembang. Sebab kalau baca kisah Nabi dengan Khadijah, ada kisahnya tapi tak banyak. Sebab Nabi banyak habiskan masa dekat luar kan. Dalam keadaan begitu, Khadijah korbankan duitnya untuk Nabi, korbankan hartanya untuk Nabi SAW. Itu sebab suami kita ni sangat perlukan isteri yang tenang. Ada masalah dengan laki kita sekalipun, biar izinkan dia balik ke rumah, dia berehat, dia mandi, dia makan, dia rehat, baru tanya masalah. Baru tanya. Bagi dia rehat dulu. Ini laki atas motor tu telefon, hujan lobek kat tengah jalan tu. Ya Allah, patut balik rumah, sampai rumah pukul 6 petang kan, pukul 7 tak sampai lagi. Hujan lebat tu dekat tengah jalan tu. Dia telefon laki tengah atas motor. Laki tengok nombor bini, kena jawab ni. Dah 3 kali dia call. Kau kena maki kat rumah ni ke kau? Tak tahulah laki dia takut bini ke, tak tahulah kan. Tengah-tengah hujan tu angkat, nak apa ni? Asal boleh lambat bang? Hujan. Nak jawab hujan pun takut dia tak? Hujan. Marah lagi. Apa pasal hujan dia kata. Yang itu tak boleh nak jawab lah pasal hujan. Mati kutu lah lelaki tu nak menjawab. No, biar dia rehat lah. Apa-apa masalah sekalipun, apa-apa masalah. Saya teringat seorang kakak tu bulan lepas jumpa saya. Bulan lepas ke? Saya kuliah subuh. Dia dapat tahu satu masalah tu terbongkar sewaktu pergi umrah dekat Mekah. Pergi umrah. Suaminya berkahwin lain. Cerita tu dapat tahu dekat mana? Dapat tahu dekat Mekah. Masa buat umrah tu dapat tahu. Masa tu mak mertua ke mak dia pun ada sama masa tu kak ni. Boleh bayang tak macam mana nak menghabiskan umrah masa tengah bergaduh tu. Seselai boleh terjun daripada boleh terjun daripada Masjidil Haram kat atas sampai ke bawah tu kan. Kalau tak betul iman manusia ni kan. Kat Mekah pula baru tahu cerita tu. Tapi dia punya sabar tu nak menghabiskan umrah tu, biarlah sampai dekat Malaysia. Yang itu penting tu, sabar tu. Marah memang marah, tapi takkan nak kita nak memberontak dekat Mekah kan. Takkan memberontak dekat Masjidil Haram, dekat tempat kawasan orang beribadah kat sana kan. Memang marah, siapa tak marah. Memang kalau boleh nak tikam lelaki tu, geram maksudnya kan. Tak dapat tikam betul-betul, tikam mimpi pun jadilah dia kata kan. Geram je pasal terbongkar pun dia tu. Tapi dia masih lagi boleh buat umrah kat ni sebab memikirkan itu kawasan beribadah. Memang manusia ni banyak buat salah. Saya pun banyak buat salah. Kita ni orang lelaki kan banyak buat salah. Perempuan pun sama je. Tapi cara nak menyelesaikan masalah, ikut perangai Khadijah. Tenang.
Relax gitu. Lepas tu nak tegur lah, tak ada masalah. Laki yang buat salah dia pun dah tahu kalau dia buat salah. Kalau bini dia marah dia pun dia diam je, nak kata apa tak. Tak salah, diam je lah. Itu sebab ada apa-apa masalah yang besar sekalipun, ikut macam Khadijah. Pertama bagi suami berehat, makan, lepas tu bercakap dengan dia. Tak kisah nak cakap macam mana pun. Tapi kalau ikut cerita Khadijah, semuanya baik-baik Khadijah buat dekat Nabi SAW. Bahkan Khadijah menghabiskan hartanya untuk Nabi. Habis. Saat-saat dia sakit Khadijah ni, hampir-hampir kepada wafat, kan dia boleh kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, nanti kalau aku dah mati, kalau dah habis semua harta-harta aku, kau gunakan untuk berdakwah. Dah habis semua harta aku, kau ambillah tulang-tulang aku, jual lah, jadikan sebagai modal untuk berdakwah pula, dia kata. Allahu Akbar. Tu Khadijah. Ambil tulang-tulang aku, jual, jadikan modal sebagai berdakwah. Macam tu sekali pengorbanan hartanya untuk Nabi, seorang perempuan yang sangat kaya, berkedudukan, selepas berkahwin dengan orang yang sangat mulia, Nabi SAW. Dia korbankan kekayaannya, kedudukannya, semata-mata membantu Nabi untuk berdakwah. Barulah Nabi semangat nak dakwah macam tu kan. Boleh tak buat macam Khadijah? Korbankan harta untuk suami. Sakit kita nanti kan, tak payah sakit lah, balik ni lah, petang ni ke malam ni jumpa lelaki kita kan, panggil suami kita, bang, ini buku tabung haji, ni Maybank, ni geran tanah, bang, kalau saya mati bang, dia punya ayat tu kan, abang ambil lah semua harta ni bang, jadikanlah modal untuk abang nak berdakwah bang. Buatlah apa pun bang, saya redha. Sebenarnya ini macam Khadijah bang, buat macam tu. Ini lelaki kan, tengok hati bunga-bunga dah lelaki tu. Kalau tak memikirkan bini dekat depan kan, terbang dekat atas tu kan, nak melompat tak melompat je kan. Kalau bini aku buat macam ini kan, boleh buat tak? Macam tak boleh tu. Boleh kan? Tak boleh Ustaz, tak boleh. Seronok lah dia ustaz, kalau saya mati dia kahwin lain lah. Kita pun dah mati, nak jelas sebaik apa, dah mati. Awak dah seronok dalam kubur tu dah kan. Bukan setakat laki dah tak pandang dah, pelayanan laki dalam kubur tu lagi lawa, lagi handsome laki kita tu. Laki kita tu hitam je, di dalam kubur, dalam syurga tu lawa-lawa tu lah, handsome tu, nak jelas buat apa kan. Saya kata kat rumah saya kan, tukarlah nama-nama tu kat nama saya kan dah kahwin, ni anak sebagai waris, buat apa budak tu boleh buat pun duit tu, dah tukar nama saya cepat, saya kata. Sebab saya kata saya dah ada harta, tak adalah harta-harta pun sangat kan, tak adalah kan, tapi kebanyakan memang nama dia lah saya buat kan. Duit-duit tu nama dia lah saya buat, senang apa-apa hal dia lah. Saya nak mikir apa? Saya mati kan, aku nak mikir apa? Mikir lagi buat apa, bagi je saya kata. Dia punya perasaan risau tu kan, risau. Saya tak katalah terus bagi semua, tak, tapi janganlah bergantung sangat dengan duit tu sangat. Kita perlukan duit untuk hidup kan, tapi jangan gantung bahagia dengan duit semata-mata, janganlah macam tu. Ustaz, kalau dia berkahwin lain, ustaz anak saya macam mana? Jangan risaulah. Dia ada anak, dia jagalah anak tu elok-elok. Jangan risau pasal anak-anak ni. Patut tinggalkan anak ni dengan iman, dengan akidah, dengan ibadah kan. Nak tinggal harta boleh, tapi bagi ilmu pada anak, tahu nak nguruskan harta tu macam mana. So jangan risau sangat lah. Saya cerita pasal bagaimana Khadijah berkorban untuk Nabi. Atas sebab pengorbanan dia itulah Allah Ta'ala angkat darjat dia sebagai ummahatul mukminin. Yang paling penting, dialah yang terawal masuk syurga tanpa dihisap sebab pengorbanan dia. Dan kita kalau nak dapat orang 70,000 orang, kena tiru orang yang berkorban yang macam itu, kena tiru dia. Sebab Abu Bakar dah dapat, kita juga kena buat. Kalau tak dapat semua harta nak bagi untuk agama, sekurang-kurangnya ada duit kita diberi untuk agama. Tak banyak pun sikit, ada yang kita buat. Tak mampu nak jadi seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari akan beribadah sebanyak 300 rakaat.
Apa ibadah 300 rakaat tu? Solat wajib 17 rakaat. Solat sunat berapa rakaat sangat? 12 rakaat. Rawatib tu. Mana lagi datang ratus-ratus lagi rakaat tu? Itulah qiyamul lail yang dibuat pada malam hari. Berapa ratus rakaat? Wallahu a'lam. Keseluruhan 300 rakaat dihabiskan masa setiap hari beribadah pada Allah. Boleh tak dah buat macam dia? Tak mampulah ustaz. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat jugalah qiyamul lail malam-malam kan. Tak dapat beratus-ratus, dapat buat 2 rakaat tahajud pun jadilah. Terjaga subuh kan, buatlah 2 rakaat pun jadilah. Tapi jangan langsung tak buat. Sebab itulah mereka dapat kedudukan 70,000 sujud kita berhisab. Yang kita tak dapat, kenapa? Tak buat. Kena buat. Itu sebab Nabi berwasiat kepada kita. Ada 7 wasiat Nabi kepada kita, dan antara yang Nabi sebut kepada kita, tolong rasa cemburu dengan orang yang ibadahnya lebih baik berbanding kita. Cemburu dengan orang yang ibadah lebih baik berbanding kita. Cemburu dengan orang yang setiap kali azan akan sembahyang di masjid. Orang datang masjid pula tolong cemburu dengan orang yang selalu solat daripada saf-saf hadapan. Kena rasa cemburu dengan orang yang setiap kali selepas solat mesti baca Quran. Cemburu dengan kawan kita isteri, perempuan, suami sangat bermasalah tetapi sangat sabar dengan suami dia, masih melayan makan minum suami dia. Kena cemburu. Jangan pula kata dekat dia, kalau aku lah macam kau dah lama dah. Jangan cakap macam tu. Kedudukan dia sangat mulia. Rugilah belajar kitab dengan saya, kitab Tarbiyatul Aulad dengan ustaz-ustaz lain, tapi bila bergaduh dengan lelaki macam tak belajar ilmu pula kan. Rugilah macam itu. Kita dah belajar kan, rugilah. Saya tak ada masalah orang perempuan nak marah suami, marahlah suami, ada yang tak puas hati, tapi pastikan beradab. Dosa dia dengan Allah, itu dosa dia dengan Allah. Suami saya tak sembahyang ustaz, apa patut saya buat? Nasihatlah dia. Ustaz, saya dah nasihat ustaz, saya tension, saya stres ustaz, saya tak mampu nak hidup cara macam ni. Tak mampu nak hidup, pergi pejabat agama, buat report. Itu lebih beradab daripada duduk cerita dengan orang. Cerita dengan ustaz tak boleh minta pendapat kan. Cerita dengan adik-beradik pula, dah bukan aib suami pula dah. Dia tak sembahyang, dosa dia dengan Allah. Biarlah kat situ. Kita dah nasihat. Tak nak juga lelaki berubah, pergi pejabat agama, pergi kaunseling. Saya tension, saya depression ustaz dengan perangai suami saya. Saya takut anak saya pula terpengaruh perangai dia. Pergi pejabat agama, pergi mahkamah minta fasakh. Bukan tak boleh, ada cara dia. Tapi sebaik-baiknya jaga lagi lah suami tu kan. Tapi orang perempuan ada hak dekat situ. Suami kahwin 2, besar tak masalah tu? Besar sampai nak pecah kepala, mikir tak? Kalau tak datang ke masjid ke surau lah, kalau tak bercampur dengan kawan-kawan yang belajar agama ni lah kan, dah ramai orang bunuh diri dah pasal kahwin 2 ni. Ramai dah. Saya jumpa ramai orang macam ni lah. Ustaz, nasib baiklah saya ke masjid ustaz, ada kawan-kawan belajar mengaji, zani marhaban, tenang sikit hati saya. Sebab orang perempuan kena kuatkan diri dengan Allah Ta'ala. Nah. Tolong cemburu dengan orang perempuan yang ujian dia sangat besar. Kita rasa ujian kita dah besar, rupanya ada orang lagi besar ujian, tapi dia boleh sabar. Tolong rasa cemburu. Itu wasiat Nabi kepada kita. Dengan sebab tu kedudukan dia sangat mulia. Dan sebab saya kata, kita ni kena berlawan antara satu sama lain dari segi ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tolong fight benda ni. Nampak kawan tu bagus sembahyang, buat solat sunat, kita pun kena buat solat sunat macam dia ataupun lebih lagi solat tu daripada dia. Tengok rajin baca Quran, buat lagi gitu. Lepas tu pula kan, tolong istiqamah dengan amalan-amalan sunnah yang sepatutnya kita kena, yang kita dah buat pada hari ini. Hari ini kita masih lagi dalam bulan Maulid Rasul kan, kelahiran Nabi Rabiul Awal. Ibu-ibu, kakak-kakak, banyak ustaz-ustaz ulas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak tunjukkan rasa cinta kepada Nabi? Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kau cinta kepada aku, cinta kepada Allah, ikutlah aku. Kata Nabi, kalau kita cinta kepada Allah, untuk tunjukkan rasa cinta kepada Allah, ikutlah Nabi dari segenap segi, segenap sudut. Ikutlah Nabi. Ikut Nabi betul-betul, kata Nabi. Ikut aku, kata Nabi. Apa kelebihan kita ikut Nabi? Dua kelebihan. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Siapa ikut Nabi, bukan Nabi balas cinta, Allah yang balas cinta dengan sebab kita ikut Nabi. Ini kelebihan ikut Nabi, Allah yang balas cinta tersebut. Itu satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampunkan dosa kita semua. Itu sebab dengan Nabi ni, jangan bagi apa-apa alasan untuk kata tak boleh lah ustaz. Yang saya sebut dengan ibu, kakak-kakak pasal ciri-ciri seorang isteri ni, ini Nabi sebut dalam hadis. Ustaz bolehlah cakap macam itu ustaz. Cuba ustaz jadi macam kami ustaz. Ustaz jadi perempuan. Kalau ustaz kahwin dengan laki-laki tu kahwin dua, saya payah nak mikir macam tu tau. Macam mana aku jadi perempuan lah kan. Oh latih tu nak mikir kan. Jangan suruh saya masuk kat situ kan. LGBT kan yang main kan. Kan jadi bapuk lah sekarang. Nak cuba ikut je Nabi kata, ikut. Kan saya dah kata, kalau tak bersetuju dengan suami pun, memang kata dah hak nak marahkan, tapi marahlah dengan beradab. Masih lagi meletakkan dia sebagai seorang suami. Melainkan memang betul-betul dah tak nak, memang tak boleh nak taat kan. Saya tak boleh ustaz, saya tak boleh terima dia ustaz. Pergi pejabat agama, settle lah kat sana elok-elok. Ada juga jalannya dekat situ. Janganlah risau. Tak boleh, ada jalan dia. Nabi dah beritahu tu, sebab Nabi kata ikut Nabi. Ikut je Nabi, masuklah 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisap. Ikut. Sebab siapa ikut Nabi dapat rahmat. Ya Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, sebut rahmat ni pula bukan semata-mata untuk orang Islam. Saya dah sebut juga untuk orang bukan Islam. Ingat tak kisah Nabi lahir? Start Nabi lahir, Suwaibah hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ada banyak hamba kan. Salah seorang hambanya adalah Suwaibatul Islamiyah. Dia ambil Nabi, dukung Nabi, ditunjukkan kepada Abu Lahab tuan dia. Abu Lahab dapat anak buah nama Muhammad, seronoknya, ya Allah. Bercerita dekat semua orang, ni anak buah aku Muhammad, anak buah aku Muhammad. Pergi depan Kaabah, tunjuk kat semua orang. Seronoknya lah Abu Lahab. Dengan sebab seronoknya Abu Lahab dapat anak, bergembira dengan kelahiran Nabi. Maulidur Rasul ini dia bergembira kelahiran Nabi. Suhaibah yang bawa anak tu tadi, yang hamba tu tadi, dia kata pada kat Suhaibah, mulai hari ini aku bebaskan kau daripada menjadi hamba kepada aku. Seronoknya Suhaibah, merdeka, seronok. Ingat senang ke nak lepaskan diri daripada hamba zaman Nabi dulu, sebelum zaman jahiliah. Bilal pun Abu Bakar bayar untuk dia nak lepaskan diri jadi hamba. Yang ini percuma saja Abu Lahab lepaskan dia. Kenapa Abu Lahab lepaskan dia jadi hamba? Satu benda je dia buat. Apa dia buat? Dia bawa Nabi pergi dekat dia. Nabi masa tu bayi lagi kan, tak tahu lagi apa jadi dekat dia. Nabi ke Rasul pun tak tahu. Tapi sebab rahmat bersama dengan Nabi, ini saya sebut rahmat. Bukan Islam pun Suhaibah waktu tu, tak Islam pun, asalkan bersama dengan Nabi, pasti dapat rahmat. Allahu Akbar. Seronok dapat bebas. Ini saya cerita rahmat ni tadi. Mustahil lah kalau kita didik anak kita ikut cara Nabi takkan dapat rahmat. Ustaz, tak berubah juga anak saya ustaz. Tak berubah tak apa, janji didik anak ikut cara Nabi. Sebab berubah tak berubah, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Ta'ala, itu hak Allah. Yang itu jangan campur. Anak jadi apa, saya dah buat ustaz, anak tak menjadi. Tak menjadi bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita didik anak ikut cara Nabi, itu je. Kan saya dah kata, kalau tak dapat dekat dunia, dapat di
akhirat. So jangan risau, asalkan ada ikut cara Nabi, dapatlah haknya dekat situ. Jangan cakap Suhaibah Muslimin. Jangan cakap Suhaibah. Abu Lahab ni ya Allah. Hasan berapa Hasan? 26 5-10 minit lagi lah, 5 minit kita berhenti. Jangan cakap Suhaibah, cerita Abu Lahab pun cukup dah. Abu Lahab ni ramai orang Mekah, dialah orang pertama yang mula menentang Nabi antaranya. Mana tanya, dia kan keluarga Nabi. Dia ni adik-beradik dengan bapa Nabi tapi lain mak. Dia ni lepas Nabi dapat perintah dakwah secara terang-terang, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikan apa dia perintahkan dan berpaling daripada orang musyrik. Lepas Nabi dapat perintah dakwah secara terang-terang, benda pertama yang Nabi buat dalam keluarga Nabi, Nabi kumpulkan keluarga Bani Hashim. Kumpul ramai-ramai. Abu Lahab ada, Abu Talib pun ada, Ali pun ada, Hamzah ada, Ja'far pun ada, Abbas pun ada, ramai kumpul-kumpul. Bila Nabi kumpulkan keluarga Nabi, Nabi nak bagi tazkirah dalam keluarga Nabi. Ibu-ibu, kakak-kakak, ini sunnah yang besar. Apa sunnahnya? Bila kita panggil anak-anak kita balik, berkumpul keluarga, mak bapak kita panggil anak semua balik, kumpul ramai-ramai, antara benda yang seboleh-bolehnya kita buat adalah bagi tazkirah dalam keluarga masing-masing. Tak dapat buat selalu pun tak apa. Janji setahun sekali, setahun 2 kali boleh lah kan. Panggil ramai-ramai, bagi tazkirah. Tu sunnah Nabi yang besar tu. Siapa bagi tazkirah? Suami kita lah bagi tazkirah. Dan dia bapaknya. Kalau bapaknya tak mampu bagi tazkirah, mak-mak lah bagi tazkirah. Kan rajin pergi kuliah kan? Kan dah bertukar-tukar buku buat nota tu kan? Stapler buku tu jangan main-main tu. Tahun 2010 dah bersusun buku dah. 2011 bersusun buku. Takkan simpan je kat situ. Tak apa bang, hari ni saya bagi tazkirah kan. Bagi tazkirah tu bukan meletih tu. Tazkirah contoh laki. Tazkirah contoh laki. Sakit laki dah. Asalkan tazkirah laki, contoh tazkirah laki. Ini tazkirah kau meletih dia katakan. Asalkan bagus lambat tu jaku dia katakan. Asal malas tu je laku dia katakan. Bagi tazkirah. Ataupun adalah anak-anak yang boleh bagi tazkirah kan. Buka je kitab ni, nota ni banyak dah. Buku tak ada. Baca lah. Masa tu lah sikit-sikit nak bagi dekat laki kita tu kan. Sikit-sikit je bagi, jangan banyak-banyak. Biar panas sikit telinga dia kan. So bagi tazkirah tak nak, kita bagilah. Kita cakap kita bagi. Itu sunnah besar tu. Nampak biasa-biasa tak Nabi buat dalam keluarga Nabi. Buatlah. Bapa tak boleh, mak tak boleh, tak ada siapa pun boleh. Panggillah mana-mana ustaz datang ke rumah. Buat family day katakan kan. Ajak ustaz tu datang kat tempat tu. Saya dah pernah panggil saya macam tu. Ada satu family buat family day kat PD kan. Ustaz datang, ustaz bagi tazkirah kat keluarga kami sejam pun jadilah, dia kata. Boleh je, tak ada masalah, saya katakan. Tapi ada beberapa syarat, saya kata. Satu, saya naklah satu bilik, saya kata. Takkan saya datang seorang kan. Dah lah kat sana ada swimming pool semua, ada laut semua. Takkan saya datang seorang, saya bukan mandi pun. At least saya bagi tazkirah, anak saya mandi lah. Boleh je, boleh ustaz, beres, dia kata. Tu je saya kata. Lepas tu bayar je lah kan. Bukan mahal pun, 2-3 ribu je. Kan? Kan? Bukan mahal pun, 2-3 ribu je. Oh mahal. Tak adalah gurau. Macam tu buat sebab nak dapatkan sunnah Nabi. Dah lah masa anak kita kecil, tak sempat nak didik dia macam-macam kan. Dah kita pun sibuk dengan bekerja. Sedar tak sedar anak dah berkahwin dah. Yang pasal solat anak tak pernah sentuh sangat pun. Pasal cerita Nabi tak pernah sentuh pun. Buatlah masa anak dah besar. Buat. Nabi buatlah. Dan antara penentang Nabi yang kuat masa Nabi buat tu adalah Abu Lahab. Belum sempat Nabi bagi tazkirah, Abu Lahab dah potong siap-siap. Muhammad, kau kumpulkan kami ramai-ramai nak buat apa Muhammad? Buat benda. Kalau setakat kau nak suruh kami ni berhenti daripada sembah berhala, kau nak kutuk agama nenek moyang kami dan bawa kami sembah Allah Ta'ala, kau lupakanlah hajat kau Muhammad. Tak payahlah, kau balik je Muhammad. Sia-sia kau kumpulkan kami. Belum sempat lagi tu. Dan bermula dari saat itu Abu Lahab menentang Nabi sampailah bila-bila. Bapa propaganda dekat Mekah tu dia lah. Kawan baik dia Abu Jahal.
mulut memang jahat masing-masing tu. Mulut longkang ni yang main tu, jahat sungguh mulut masing-masing tu. Perangai Abu Lahab, Abu Jahal ni sampai sekarang pun ada kan, mulut jahat-jahat ni kan. Tengah-tengah tazkirah pun jahat kat mulut tu, yang main tu. Ustaz tu asyik belah lelaki je ustaz tu. Tu mulut dia tu. Tak ada belah perempuan pun kan. Tak berhenti. Sampaikan Allah murka kepada Abu Lahab, Allah turunkan satu surah khas untuk Abu Lahab kan. Allah laknat Abu Lahab, mati masuk neraka bersama dengan isterinya Ummu Jamal. Padahal Abu Lahab masih hidup tu, tapi Allah dah ramalkan kalau dia mati masuk neraka. Oh hebat Allah Ta'ala ramalkan Abu Lahab. Turun ayat ketika dia masih hidup, confirm mati masuk neraka. Tak mati lagi. Bahkan Abu Lahab hidup selama 10 tahun selepas ayat tu turun. Lama tak? Macam-macam boleh berlaku kan. Kalau dia masuk Islam macam mana? Habis ayat Al-Quran tu kan. Tak, Allah Ta'ala jaga ayat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami turunkan Quran, kami jaga Quran. Abu Lahab walaupun berpeluang untuk masuk Islam sekalipun, dia takkan masuk Islam. Laknat kepada Abu Lahab. Selepas dia mati, ibu kakak semua, Abbas, pakcik Nabi, pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi. Macam mana Abu Lahab sekarang? Abu Lahab bercerita dalam kubur, setiap hari aku kena azab daripada Allah, tak berhenti azab aku. Api membara begitu berdulang, dengan ular, dengan kalajengking, tak berhenti kena seksa kubur ni. Sakit dia kata. Dalam banyak-banyak hari itu, melainkan satu hari saja aku diselamatkan daripada azab. Hari apa? Hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Sebab dia bergembira dengan kelahiran Nabi. Dia bergembira menyambut kelahiran Nabi. Dengan sebab dia bergembira memperingati kelahiran Nabi, Allah ringankan azab dia pada hari Isnin sahaja. Rahmat kepada Abu Lahab. Nak kata rahmat pun bukan rahmat sebenarnya kan, sebab dia kafir. Tapi setidak-tidaknya dia dapat manfaat tak sebab kelahiran Nabi, bersama dengan Nabi. Saya nak sebut ibu-ibu, kakak-kakak, kalau kafir sekalipun boleh dapat manfaat bersama dengan Nabi. Kita yang Islam kalau tak dapat, rugi tak? Itu sebab Nabi kata, ikut Nabi, fattabi'uni, ikut Nabi. Kalau tak dapat manfaat dekat dunia ni, dekat akhirat yang Nabi kata, masuk syurga tanpa dihisap bersama dengan para Nabi dan Rasul. La hisaba alaihim wala azaba. Habis tazkirah ni bercita-cita lah. Orang perempuan masalah yang paling besar dengan suami yang paling besar. Anak tak ada masalah lagi. Dengan kawan-kawan tak ada masalah. Dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Semayang, puasa okey. Suami ujian yang paling besar untuk orang perempuan kan. Tapi sabar dan redha ikut yang Nabi ajar. Yang ni lah sebab kita bukan target dunia, bukan target suami, tapi target akhirat. Bila kerja untuk akhirat, dunia kita Allah Ta'ala akan jaga. Itu sebab jangan bergantung semata-mata dengan dunia, sedangkan target kita akhirat untuk masuk ke syurga. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Ada lebih kurang lagi 2-3 minit soalan. Nak tanya soalan? Tak ada. Faham dah ya? InsyaAllah. Mudah-mudahanlah kita dapat keberkatan kan, belajar sirah hadis Nabi kan, Nabi-Nya. Dan juga kita beramal lah. Macam saya sebut tadi, tolong istiqamah dengan amalan yang kita dah buat. Sembahyang berjemaah, baca Quran, dan tambah lagi dengan amalan yang lain sebagai tanda cinta Nabi. Solat duha yang sebelumnya buat, tahajud, puasa sunat kan, buatlah sikit-sikit ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu kita untuk masuk ke syurga tanpa dihisap. Ibu-ibu, kakak-kakak semua, hari ini, minggu terakhir saya cari dana untuk camp motivasi saya. Saya bawa 200 orang ada anak senaf zakat dan juga fakir miskin, anak yatim dan juga fakir miskin ke camp saya. Tapi dana tak cukup lagi. Saya perlu cari 44,000 untuk bawa 200 orang, satu kepala RM220. So saya perlu ada duit dalam 44,000. Setakat ni yang saya dah confirm, saya dapat duit lebih kurang dalam 30,000 tu ada kot. 10,000 lagi tak cukup nak buat 2 orang ni. 10,000 lagi tak cukup. Tapi saya tengok orang perempuan depan saya ni 10,000 dah dapat petang ni sangat ni. Jangan gelak tu kan. Duit SB tu ada tu kan, boleh bagi kat situ tu. Pujuklah suami masing-masing.
Saya rasa Kak Arus dapat ke mesej saya tu Kak Arus kan, yang pasal sumbangan tu kan. Nanti Kak Arus sebarlah kat semua orang Kak Arus. Ya. Dah sebar dah ya. Ni yang latest lah ni, masih lagi belum cukup lagi 10,000. Bincang dengan suami, tajalah anak yatim fakir miskin ni. Bagilah seorang 500 ke kan. Dalam 50 orang dapatlah 10,000 kat situ tu. Kalau 500 tu sikit, bagilah 1,000 banyak sikit kan. Dapat 10 orang dapat 10,000 kat situ. Saya bagi ruang je lah untuk bagi sumbangan kan. Saya nak bagi duit dekat budak-budak tak ada, tapi saya boleh buat program untuk budak-budak. Cuma nak cari duit tu lah. Mudah-mudahan dapat membantulah anak-anak tu. Nak hantar anak tuan-tuan perempuan boleh ya, hantar dekat camp saya. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbi la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'an istajabu lahu. Rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, doa tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba yang istiqamah melaksanakan ibadah salat sampailah kami mati ya Allah, termasuk zuriat dan cucu-cucu kami ya Allah, suami isteri kami, ibu ayah kami, guru-guru kami, para pemimpin kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ampun dan mohon maaf. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah juga suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.